A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Berapa orang je masuk ni Ustaz? Ustaz masuk awal Oh, ada orang masuk. Kan dah bagi tahu dah dekat grup dah buka dah Zoom. Ustaz, sebenarnya kau ni penanda buku tercabut dah ni dah. Kita dah sampai dah habis dah bab sutra kan Ustaz? beda setelah beda betul bab apa Tolak makan selipar. Kasut dah baca, kita dah kat tulis tarikh tu 1 bulan 3 maknanya dah baca dah. beda dah. Beda kan sekarang ni kita masuk solat tahiyatul masjid. Insyaallah, insyaallah. Ustaz. Nak Okey. tunggu dulu ke apa? Saya nak panggil lagi sekali. Surat 33. Ya. Ya Ustaz, tu surat 33. Tak apa Ustaz, kita mula je lah Ustaz. Sambil-sambil tu Ustaz dia orang masuk kot. Slow-slow. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Alhamdulillah, setelah berehat pada minggu sudah, cerita kelakarnya sampai-sampai nak naik flight, IC tak bawa. Tinggal dalam kereta, saya guna IC itu sebagai touch and go, duk selit atas apa? Kita punya tu lah. Sudah kata. Kereta parking di pejabat lah di UM ni. Nak pergi ke Sepang tu setengah jam juga. Campur-campur jam kan. Lepas tu masa duk kalut-kalut tu teringatlah apa pekerja kaunter kata, dua benda je boleh. Sama ada IC ataupun pasport. Dia pun saya duk kalut macam mana ni nak balik ambil. Teringat dalam beg saya, laptop ni memang saya selalu bawa pasport antarabangsa saya tu. Selamatlah, bolehlah fly. Kalau tidak, memang kenapa tu. Adalah ceritanya. Jadi pengajarannya, kalau boleh janganlah buat apa nama, jadikan IC tu sebagai touch and go. Sebenarnya dulu memang tak ada touch and go yang khas lah. Tapi bila kereta beli kereta satu lagi Beza ni, isi saya pakai Beza, saya pakai kereta dia. Jadi tak adalah touch and go tu, saya gunalah IC saya. Tu ceritanya. Dan yang kedua, apa
nama yang boleh diambil pengajaran adalah rupa-rupanya jika tak ada IC, ada pasport boleh lagi fly ke mana-mana pun. Jadi kalau kebetulan kita tertinggal IC, ada pasport, ada pun pasport dengan IC, bolehlah, boleh. Cara ketiga adalah pergi ke balai polis berdekatan, report kata hilang. Dapat kaki dia tu, consider IC. Saya pergi ke Perlis, sempatlah menyelit jumpa Samaha Mufti. Sejam jugalah pergi rumah dia tu, sempat. Mula-mula dia tak ada masa. Lepas tu saya WhatsApp dia sendiri, dia balas, dia kata tengoklah. Dapat masa tu, jumpa. Ceritalah lebih kurang kat dia. Dia kata anda pun pernah jadi juga sekali. Pergi lapor IC hilang lah. Pergi lapor IC hilang. Maksudnya ada pelbagai cara lah. Nanti next. Sebab ni ramai nak pergi umrah lah apa ni kan. Dan seumpamanya. Okay, baik. Ala kullin kita samalah bacaan. Kita pun tak fokus pada sunah-sunah puasa sebab tak sampai lagi. Saya fikir dah ramai dah asatizah lain sentuh. Kita tetapkanlah baca bahan kita ni sesuai dengan ni lah saya ingin. Baik, solat tahiyatul masjid sebelum memberi salam kepada jamaah. Memberi salam di sini mengucapkan salam lah, Assalamualaikum ya. Bukannya taslim dalam solat tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum tu. Tu taslim kan. Samalah salam lah juga. Tapi yang dimaksudkan adalah the first thing that we do when we step in the mosque. Kita masuk je, kita buat apa? Dan ini yang Rasulullah buat. Rumah Rasulullah contohnya, ni garisan. Ni rumah Rasulullah, rumah Siti Baginda. Ni masjid Nabawi. Jadi pembatas ini hanyalah kain, sehelai kain ya. Jadi Rasulullah melangkah belah ni dah masjid dah. Dia keluar sikit dah keluar masjid. Jadi dalam keadaan ini pun kebanyakan solat sunat Rasulullah solat di rumah. Rasulullah tak masuk dalam masjid. Melainkan solat sunat tarawih yang Qiyamu Ramadan yang kemudian dinamakan tarawih lah. Dah pernah ada satu hadis tapi kena cek balik, saya lupa-lupa ingat. Rasulullah iktikaf dalam keadaan badannya di sini, badan punggung dia duduk di sini, dia holor kepala dalam rumah dia. Aisyah sikap macam mana itu betul tidak. Tapi nak katanya badan tu masih dalam masjid lah. Kalau Kak Liza boleh cek sekejap, ada ni kalau jumpa cerita ni Kak Fini. Okey, baik. Tahiyatul masjid. Perbuatan ini adalah mendahulukan atau mengutamakan hak Allah. Jadi, kalau bagi salam, hak siapa? Hak manusia, hak kaum muslimin. Jadi, sebelum menyelesaikan hak kaum muslimin, bagi salam, hormat pada mereka. Yang mana sunatlah hukum dia, menjawabnya wajib. Maka ada hak yang lebih besar kerana yang kita masuk itu Baitullah. Baitullah maksudnya masjid lah. Masjid itu rumah Allah. Menurut Allamah Ibn Qayyim ataupun Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid kedua muka surat 403, Nabi menganjurkan orang yang masuk masjid untuk solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Solat ini perlu dilakukan sebelum memberi salam kepada jemaah dengan maksud menghormati masjid sebelum memberi penghormatan kepada penghuninya. Jadi maksud dia adalah hormat. Maksud apa dia? Maqasid, objektif tujuannya adalah sebagai satu pelambangan penghormatan. Penghormatan. Jadi soalannya kalau orang masuk masjid tidak buat benda ni, dia tak berapa hormatlah kepada tuan rumah tu. Masuk rumah orang tak bagi salam ataupun tidak. Yalah kalau kita pergi rumah orang tu terus sampai-sampai masuk terus. Tak salam, tak apa. Solat merupakan hak kepada Allah, manakala mengucapkan salam adalah hak kepada makhluk manusia lah. Tapi salam ni kadang-kadang tidak kepada makhluk pun. Maksudnya makhluk yang hidup, makhluk yang sudah mati, orang mati dikubur. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin innahu insyaallah bihi lahikun. Dan seumpamanya kan. Oleh itu hak Allah, bahkan kita balik ke rumah, disunatkan kita basmalah dan bagi salam sebelum buka pintu.
Kalau kata nak tambah selawat baca ayat kursi lagi bagus. Walaupun tidak ada sunnah yang khusus. Tapi bismillah bagi salam itu ada sunnah yang khususnya. Oleh itu hak Allah dalam situasi seperti ini lebih harus lebih perlulah, ini bahasa Indonesia ni, lebih perlu diutamakan. Para sahabat apabila memasuki masjid mereka akan solat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jika Rasulullah zaman sahabat dulu pun, bila Rasulullah berada dalam Masjidin Nabawi, mereka sampai, mereka akan solat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat, barulah mereka memberi salam kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Baik. Terdapat beberapa hadis yang menjadi rujukan amalan ini, antaranya pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, fadakhala rajulun fasalla, thumma jaa fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Fasalla, thumma jaa fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' فصل فإنك لا تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW masuk ke masjid, lalu seseorang masuk dan solat, maksudnya solat sunat lah. Kemudian dia menemui Rasulullah. Lepas habis solat sunat tu, tahiyatul masjid, dia pun jumpa Rasulullah, maksudnya bagi salam dan mengucapkan salam. Nabi SAW menjawab salamnya dan berkata, irji', pergilah. Irji' ni raja'a, pergi. Irji' yakni fi'il amar, pergilah, fasalli, maka solatlah kamu semula. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya tadi tu kamu tak solat pun. Gitulah kalau bahasa kita ya. Baginda, okey. Kerana pada hari engkau belum solat, baginda ulangi ucapan itu sebanyak 3 kali. Lelaki tersebut menjawab, demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, saya tidak akan solat dengan baik selain yang telah kulakukan, maka ajarilah aku. Jadi sini ada sedikit perbezaan dengan lafaz ni. Lafaz ni sebenarnya bila Rasulullah suruh yang pertama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, maka fasalla, dia pun solat. Yang ni tak ada kat bawah ni kalau perasan. Seolah-olah Rasulullah terus ulang 3 kali. Tak, sebenarnya yang pertama tu bila Rasulullah sebut tu dia terus pergi. Thumma ja'a fasallam, lepas habis tu dia pun mari balik pada Rasulullah. Faqala, Rasulullah kata, irji' fasalli lam tusa'at. Jadi peristiwa itu berlaku sebanyak 3 kali berulang-ulang. Itu maksud dia. Jadi kalau baca terjemahan bawah ni, soalnya kali pertama bila dia dah solat sunat, dia datang jumpa Rasulullah, Rasulullah kata irji' fa inna lam tusalli. Maksudnya pergilah solat balik, kamu tak solat. Maksudnya sekaligus Rasulullah sebut ulang 3 kali. Sedangkan perbuatan itu dia solat, dia mari jumpa Rasulullah, Rasulullah kata solat, dia pun pergi solat balik, lepas tu dia mari balik, apa kami solat. Jadi ulang alik tu 3 kali. Wallahu a'lam. Lelaki tersebut menjawab, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak dapat solat dengan baik selain yang telah kulakukan, maka ajarilah aku. Setelah 3 kali dia ulang benda yang sama, jadi dia pun surrender lah. Dia kata, Rasulullah, kalau dikasih tanya, inilah setakat yang aku tahu cara solat, tolonglah ajar hak sebenar lagu mana. Begitulah. Jadi ini menjadi pengajaran juga pada kita. Orang yang menegur, orang yang nak tegur orang ni, dia kena sedialah dengan jawapan dan juga benda yang, maksudnya petunjuk yang betul lah. Ini dia tegur, ni salah, ni salah, ni salah, ni salah. Kita bertanya, yang mana yang betul? Dia berkata, aku pun tak tahu. Barat. So, tak boleh begitulah. Sifat menegur ni, bila kita tahu yang dia buat tu salah, kerana kita tahu yang betul, tu baru cukup sifat kita nak tegur orang. Tak betul lagu ni, yang betul macam ni, baru betul. Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul belakang. Kita bertanya yang mana betul? Tahu, cari sendiri je. Ni tidak bertanggungjawab. Jadi perangai huduh, tak bertanggungjawab. Tak sesuai orang begitu, nak tegur orang lain. Baik.
Okey. Hadis ni riwayat Bukhari nombor 793, Muslim 397, Abu Daud 856, Tirmizi 302, Nasa'i 437, ni Ibnu Majah banyaklah riwayat Alhamdulillah. Okey. Kedua, sebagaimana kisah di atas, hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad. Ha? 1 V ni apa dia? 6 6 Kalau V saja 6 Roman dia. 340. Abu Daud banyaklah, Hakim ada, Nasa'i ada. Menurut Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah taala, Nabi mengingkari kualiti solat lelaki itu. Nabi tak setuju. Nabi tengok depan mata dah tahu kualiti solat lelaki itu ada yang tak kena. Namun tidak mengingkari pengucapan salamnya yang dilakukan sesudah. Atas dasar ini, seseorang yang masuki masjid sunat melakukan 3 penghormatan berturut-turut, iaitu ketika masuk membaca Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian solat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian mengucapkan salam kepada jemaah yang ada di situ. Zadul Ma'ad fi hadi khadil ibad. Balik tidak baca Bismillah lah. Kalau Bismillah wassalatu ala Rasulillah lagi baik. Nah, baik. Itu berkaitan dengan tahiyatul masjid. Jadi bila masuk saja tahiyatul masjid, kemudian baca Bismillah dulu tadi. Bismillah ala Rasulillah, kemudian tahiyatul masjid, kemudian barulah bagi salam. Kalau ada orang. Kalau tak ada orang, jangan ada bagi salam kat sini pula. Orang kata tak segar ni. Nah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa ni nak cakap seorang ni? Mentang-mentang puasa, panas-panas ni, nak cakap seorang. Okey, habis di situ. Meluruskan saf. Meluruskan saf. Berbeza dengan VS merapatkan. Kita tengok yang sebenarnya meluruskan ke merapatkan yang lebih utama. Setengah keadaan kita faham merapatkan. Merapatkan sehingga kedudukan tu jadi pelik. Setengah orang tu dia paksa kaki bertemu dengan kaki. Dengan keadaan yang tak berapa cantik lah. Sedangkan solat ni normal je. Berdiri. Tapi tak menafikan ada juga lafaz tentang merapatkan ni. Nanti kita tengok macam mana. Masalah soft ni barisan. Soft kepimpinan. Barisan kepimpinan. Bunyilah Islamik sikit. Padahal sama ya bahasa Arab itu. Masalah soft salat dan perintah meluruskannya semasa zaman Rasulullah SAW hidup dan para khalifah sesudah baginda sangat berbeza dengan apa yang kita lihat sekarang. Oleh itu saya menampilkan kata pengarang ni, iaitu Doktorah Haifa Abdullah Ar-Rashid, menampilkan sejumlah hadis dan pendapat yang menjelaskan perhatian dan kesilsilahan para salafus salih dalam perkara ini. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya berjudul Fatawa Muhimmah fi Taswiyatis Sufuf, jilid 13, muka surat 56, para ulama sekarang tidak melakukan amalan ini. Tidak tu maksudnya tak menjadikan amalan lah. Dipercayai jika dilakukan boleh jadi masyarakat akan memberontak dan memprotes. Namun begitu sunnah Nabi lebih berhak untuk diikuti. Oleh itu persoalan menurunkan saf atau barisan solat ini perlu diambil berat oleh para ulama, imam, ustaz dan sebagainya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya beliau, uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i zahri. Setelah iqamat solat dikumandang, Rasulullah menghadap kami dengan wajahnya dan bersabda, aqimu sufufakum. Istau sufakum, itu yang biasa. Istau sufakum.
aqimu sufufakum wa tarasu wa tarasu. Uh, dan luruskan saf kamu dan rapatkan kerana aku dapat melihat kamu walaupun dari belakangku. Gitu. Jadi ulama bahalah rapat ni rapat sampai maksudnya sampai tahap nak solat tak selesa ke. Jadi ada perbincangan di situ. Setengah mazhab pekan memang rapat tu kalau boleh rapat yang sungguh-sungguh rapat lah. Tapi ada juga mazhab, contoh mazhab Hanafi. Rapat mereka tu rapat dengan kadar yang masih lagi selesa untuk rakan-rakan sebelah bergerak untuk melakukan rukun-rukun fi'liyah solat lah. Jadi kena ambil faham juga bahawa di sana penting untuk kita tidak mengganggu jiran. Menjaga. Ini kena qadar yang sederhana. Nak rapat dan seumpamanya itu. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, tasmahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rasulullah SAW mengusapkan bahu kami dan berkata, luruskan saf kamu dan janganlah kamu berserakan sehingga hati kamu juga berserakan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini hanyalah luruskan. Istawu, luruskan. Kalau di sini ada mana aqimus sufaku wa tarasu rapatkan. Baik, seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis solah." Ini yang biasa imam-imam baca, termasuk saya lah suka baca yang ni lah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis solah. Luruskan saf kamu kerana meluruskan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat. Kita akan baca, saya akan baca dua kali lah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis solah ataupun min tamamis solah. Dan itu kata luruskan saf kerana ia adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus saffa fi salati fa inna iqamatas saffi min husnis salati. Luruskanlah saf dalam salat kerana meluruskan saf adalah antara tanda kebaikan salat. Rawahu Bukhari dan Muslim. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. IV 4. Sorry. VI baru 6 Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nu'man, menarik juga nama-nama anak cucu bernama Nu'man. Comel juga bunyi. Nu'man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kamu meluruskan saf kamu atau Allah menanamkan permusuhan di antara kamu. Itu dia. Ada riwayat Bukhari Muslim. Menurut riwayat Muslim lain pula, Nu'man berkata, Rasulullah SAW meluruskan barisan kami sehingga seolah-olah baginda meluruskan kida'ah. Kida'ah ni tak silap saya, tak berani nak pandai-pandai lah. Kida'ah. Boleh kita cari sekejap kida'ah ni apa? Kida'ah. Tulis kat Melayu pula. Mana ni? Arab. Kida'ah macam mana je? Kita cuba dua Kida'ah. Kaf da alif. Mana dah? Kida'ah.
Maksudnya Qamus Mu'jam makna wa syarah. Kida'aihi fi Qamus Mu'jamul Lughah. Betul lah. Makna da'iyah firra. Da'iyah. Oi. Ini kida'ah. Kida'iyah. Kida'ah. Okey, nampak macam bukan. Kita pergi kepada qaf. Makna qida'ah fi Qamus Mu'jam. Makna qida'ah fi Mu'jam. Al-faras. Qada'an. Ada. Daraba anfusahu bi syai'in. Oh. Qada'a fulanan 'an syai' kifahu manahu safina dawa ila al-ma'i qadi'a rajulu wa ghayru qada'a kaffan. Macam mana nak kata? Ini idea everybody? Sekejap saya cuba tengok sikit ni. Macam perbarisan kida'ah. Kita apa? Nanti kita Kalau dalam kamus Al-Ma'ani di Jamrut, kalau qaf ada qaf. Betul ada ni Ustaz? qada'a. Qada'a. Kida'ah. Qif dia je qaf ta ain ta marbutah. Betul tak? Qafta. Betul. Qata' Tak, putus. Qata'ah. Qata'ah putus. Sekejap, Tengah dia kata. Ni kida'ah. Meluruskan kida'ah hingga baginda lihat kami betul-betul. Dia salah pula Ustaz. Hadis ni macam nak kata, saya ingatlah dulu kita mengaji ni, Ustaz kata Rasulullah bila meluruskan saf ni macam dia luruskan tentera ni, dia betul-betul pergi seorang-seorang betulkan. Macam gitulah. Tak apalah, tinggal dulu, nanti saya take note. Tak ada orang lain, saya boleh tanya Ustaz Mustafa Suki ke siapa, Ustaz Zul ke nanti Kidah. Ada dah ni. Ni. Nampak ni? Makna qada'a fi mu'jamil wasit. Al-faras qada'an adan. Fahla. Daraba anfahu bi syai'in la yartaddu. Kita cuba tengoklah tak yang boleh Okey, tak apa, tinggal dulu. Nanti ingatkan saya, kita ulang balik Hingga baginda lihat kami betul-betul dan mengerti. Kemudian suatu hari baginda datang dan berdiri. Ketika baginda hampir mahu bertakbir, baginda melihat seorang Arab primitif ataupun Arab Badui lah ni, menonjolkan dadanya dalam barisan. Spontan baginda berkata, wahai hamba Allah, kamu luruskan barisan kamu atau Allah menanamkan permusuhan antara kamu. Betul-betul nak kena luruslah dengan meletakkan tumit. Garisan, tumit. Tumit ni sama. Tumit sama, insya-Allah body pun akan sama belakalah. Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW menemui kami dan bersabda, Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufal awwal
ula. ويتراصون في الصف atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukankah lebih baik kamu berbaris sebagaimana malaikat berbaris di sisi Rabb-nya? Kami menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di sisi Rabb-nya? Nabi SAW menjawab, mereka menyempurnakan barisan pertama sekaligus merapatkan barisan. Maksudnya memang kita tengok tu cantiklah, berbarisan yang cantik. Tidak kata ikut dan. Itu sifat Islam dalam ibadah pun mementingkan kesaksamaan, mementingkan tertib dan seumpamanya. Ya. Baik, seterusnya ada riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh daripada Malik bin Abu Amir, dia pernah mendengar Utsman berkata, radhiyallahu anhum, luruskan barisan kamu dan jadikanlah batu-batu kamu bahu batu pula. Bahu-bahu puasa ni puasa. Kita Jumaat ni bahu pun jadi batu. Luruskan barisan kamu dan jadikanlah bahu-bahu kamu sejajar. Kerana tanda kesempurnaan salat adalah meluruskan barisan. Tak semestinya rapat, tapi lurus tu penting. Rapat tu ada kadar dia. Ada setengah faham dengan kadar rapat sungguh-sungguh sampai bertemu tumit dengan tumit. Ada faham kata kedudukan yang sejajar dan kelihatan agak-agak rapat, ada ruang sikit, okeylah. Selesa untuk angkat tangan, untuk buat rukun-rukun fi'liyah yang lain kan. Kata Malik, Utsman tidak memulakan takbir. Sehinggalah beberapa petugas yang beliau utus untuk meluruskan barisan memberitahu bahawa semua barisan betul-betul telah lurus. Setelah itu barulah beliau bertakbir. Ini takbiratul ihram. Abdul Razak dalam Al-Musannaf dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih. Baik, seterusnya. Daripada Abu Uthman An-Nahdi radhiyallahu anhu. Dia kata, aku adalah antara orang yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meluruskan barisan. Zaman-zaman sahabat ni, khalifah-khalifah ni, mereka ada tukang untuk membetulkan saf, untuk jaga saf. Khalifah ni takkan bergerak sendirilah. Kalau Rasulullah tadi, barangkali sahabat pun tak ramai lagi masa tu di Madinah. Sempatlah nak tengok semua orang baris dengan betul tu. Tapi pada zaman sahabat, pada zaman Umar, Uthman jadi khalifah, orang Islam makin ramai. Bila makin ramai tu, memerlukan Umar ataupun Uthman, Umar lelaki ni telah melantik sahabat-sahabat yang tugas mereka untuk membetulkan mereka punya saf, meluruskan saf menurut saf-saf yang mereka telah ditugaskan. Ada ilmu kau tu? Wallahu a'lam. Tidak dinyatakan. Menurut Ibn Uthaymin dalam fatwanya, ini adalah amalan Rasulullah SAW sekaligus menjadi amalan dua khalifah Rashidah. Umar dan Uthman setelah kematian baginda, mereka tidak bertakbir atau solat sehingga barisan betul-betul lurus. Jadi imam zaman kita ni, dia mari itu dia paling sikit, dia tengok belakang. Tengok dulu lah, dia tengok jemaah dulu. Istau wa'tadilu. Istau sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis solah. Tengok kiri kanan. Nampak dah betul-betul ni. Barulah dia paling usolli. Hanya pula tu. Ataupun dia paling-paling terus Allahu Akbar. Ringkas. Kalau di Masjidil Haram, altih lah nak tengok. Lurus belakang, untuk tunggu, lambat nak semayang. Jadi, dia kira faham-faham lah tu. Okey. Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Surah apa ni? Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Lebih kurang ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi ni bezalah. Laqad kana lakum fihim uswatun, fihim di sini balik pada siapa tu? Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Uswatun hasanah, contoh yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir,
wal yaumal akhir, iaitu bagi mereka yang kembali ataupun apa nama, berimanlah di sini kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Sesiapa yang yatawalla, berpaling daripada mencontohi mereka, maka pada akan mereka, kerana sesungguhnya Allah Ghaniyyun Hamid, Allah Maha Kaya lagi terpuji. Jika ada imam masjid yang tidak mengendahkan masalah ini, sesungguhnya sunnah itu lebih layak untuk diikuti. Maksudnya apa dia? Kalaulah di satu masjid tu imam dia tak buat istau wa'tadilu, tengok dulu makmum betul-betul sama kasaf dulu apa semua itu gini, sebenarnya tak wajarlah, sebab benda tu ambil masa sekejap saja. Nah, tapi kalau kita perasan ramai juga tak buat. Dia masuk, dia sekadar duduk istighfar apa semua, dia terus salat. Padahal kena, paling tidaklah dia berbaling kepada jemaah sekejap dan dia tengoklah, tunggu lebih kurang dalam beberapa saat untuk memastikan jemaah dia betul-betul sudah align dia punya saf, dan barulah dia takbiratul ihram. Baik. Okey. Imam Al-Bukhari, hadis nombor 724, turut menulis sebuah bab berjudul dosa bagi yang tidak menyempurnakan barisan salat. Tengok. Dosa tu maksudnya bukan saja. Beliau membawakan sanadnya daripada Bashir bin Yasar Al-Ansari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila tiba di Madinah, beliau mendapat pertanyaan, apa yang tidak engkau setujui daripada kami semasa bersama Rasulullah SAW? Beliau menjawab, saya tidak mengingkari suatu apapun, hanya sayang kamu tidak meluruskan barisan. Jadi orang tanya, bila dia sampai Madinah, orang tanya, apa yang kamu rasa kami tak sama dengan apa yang Rasulullah amalkan? Dia kata tak ada apa-apalah, mereka aku tengok kamu ni bila solat tidak luruskan barisan. Yang penting lah benda tu ya. Satu tuntutan yang tidaklah sampai tahap haram, tapi sangat penting untuk mencapai kesempurnaan salat berjamaah. Sedang dalam periwayatan hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Uqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahri wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Tolong luruskan barisan kamu kerana aku melihat kamu dari belakangku ini rapatkan sehingga seorang di antara kamu merapatkan bahunya, bahu ke bahu, dan mata kaki dengan mata kaki kawan. Ini sejajar. Sebenarnya tidaklah rapat sebagaimana yang difahami kena rapat bertempel kulit tu, tapi sejajar yang kelihatan seolah-olah dah bertakuk buat tu ya. Tapi ada juga sahabat, ada juga ulama-ulama faham secara zahir, maka dia rapatkan juga lelaki tu kalau menimbul balik. Dia biar gerak kaki dia. Kaki pula. Tapi yang tak cantiknya dia terkangkang pula. Tu sebenarnya tidak gitu ya. Sebenarnya sederhana saja. Maksud sentuh ni tidak sampai kena kangkang. Tidak, itu mengganggu pula tu. Ya. Okey. Rawahul Bukhari. Tapi tak salahlah sebagai sahabat pegang zahir hadis ni, mereka akan cuba untuk rapatkan sungguh-sungguh. Ya. Tapi ada yang faham secara berbahasa fiqh, mereka kata sejajar memadai, tidak sampai tembung kena bertepek kulit. Tapi seolah-olah nampak tu macam rapat sangat tu, seolah-olahnya dah takut. Alhamdulillah, habis bahagian meluruskan saf, sunnah-sunnah dalam meluruskan saf. Bagaimana dengan wanita? Jadi masalah lah. Kalau kata wanita dalam mazhab Syafi'i, kaki diminta untuk dirapatkan, betul? Wanita tu sendiri tu. Tidak diminta untuk buka lah kaki kan. Jadi macam mana dia nak rapatkan tumit dia dengan tumit jemaah sebelah dia? Dah lah pakai kain telekung. Duduk cari kaki mana. Tengok-tengok kawan tu tak ada kaki sebelah. Jadi sebenarnya asalkan yang utama adalah sejajar, nampak straight,
Dan kaki tu nampak seolah-olah sangat sangat dekat, memadai lah. Dan pergerakan selesa. Ni sampai duduk gitu. Kita 4 SL. Duduk lagu tu. Nyanyi. Lepas tu duduk. Duduk. Oh, tak boleh. Bukan tak boleh lah. Jadi benda lain pula. Baik. Kak Lina rapat, Kak Lina. Cuma rapat tu tidaklah rapat yang difahami. Tidak semua keadaan rapat tu rapat yang sampai tak ada ruang langsung tu. Tapi seolah-olah rapat. Seolah-olah hampir itu. Memadai lah. Gitu. Betul belakang lah. Tak salah. Okey. Sebab kalau tengok ulasan Maulana Asri, saya ingat beliau mengulas, dia kata mazhab Hanafi antara yang sedikit cerewet bab ni, bahkan mazhab Hanafi halang jika terlalu rapat sehingga menyebabkan orang tak selesa tu boleh jatuh haram, sebab dikira keselesaan untuk khusyuk solat tu lebih utama berbanding dengan kalau kita pegang ni sunat ni, ia tetap sunat. Kalau kata merapatkan orang tak selesa, orang lari, kita pun ulur lagi kaki. Orang tu daripada kaki kangkang itu, dia dah puncukkan kaki dia duduk gini kata. Kita pun kangkang lagi supaya rapat. Tu dah kira mengganggu lah. Takkan dia nak sepak kaki kita tu. Dia kata, bro, jauh sikit. Selesa. Bagi ruang sikit. Begitu. Ada perbincangan lah di situ ya. Okey, baik. Seterusnya. Kaki kena tindih masa tahiyat ni biasa sangat dah. Memang tahan lah. Kena jenis member sebelah tu 100 kg plus kat. Tak ada apa. Senyum. Ya. Tapi ada penuh kada air tak tahan ya. Tarik kaki. Ubah daripada apa? Apa nama, kita panggil apa istilahnya tu? Iftirashi dengan tawarruk. Ubah daripada tawarruk tu kepada iftirashi. Sebab apa sakit sangat Dia pun duduk tu kira tak angkat punggung lah Kena angkat lah punggung sikit bagi orang lalu. Tapi semenjak 100 plus kilo ni susah nak duduk nak duduk tawarruk ni. Dia punya belepak tu air payah. Kalau siapa tak boleh duduk tawarruk tu, faham lah. Itu maksudnya dah capai tahap yang obes lah, obes something need to be do need to be done supaya boleh duduk tawarruk semula. Kak Ajara tanya apa beza dari segi lafaz aqimu dan istawu. Aqimu bangkit dari solat, bangkit untuk seruan untuk bangkit, dan istawu luruskan. Nah, ada hadis yang himpun dua-dua istilah ni sama. Aqimu sufufakum fa inna tasatu. Ada hadis tadi kita baca apa nama? Istawu wa'tadilu. Ada juga gitu ya. Luruskan. Istiwa itulah istiwa tu kita cuma bersemayam tapi kita tak lagi situ lah. Istawu ni duduk dalam keadaan lurus tegak gitu. Adapun aqimu qama bangun, bangkitlah, jomlah dirikan solat, begitulah. Kena buat misi mahu duduk tawarruk. Allah mengata saya ni kat Syafini ni. Aduh. Memang seksa betul memang seksa lah. Baik, bacaan solat pula. Tak boleh lama-lama tu, bahaya. Tawarruk dengan isteri Rashid. Menurut Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwanya jilid 13 muka surat 156, bacaan dalam solat perlu berpandu kepada ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa?
dia adalah bacaan dalam solat ni adalah bacaan yang uh, apa nama, ialah solat tu sendiri adalah ibadah yang tauqifi, yang sudah termaktub, ditetapkan, ya. Atau dengan kata lain, mengutamakan bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Namun begitu, bacaan lain atau bacaan yang tidak dicontohkan Nabi SAW tetap dibolehkan ataupun ada kelanggaran. Kerana secara umum, membaca surah. Jadi surah belaka lah, 114 surah tu. Selain daripada Fatihah ada 113 surah. It is considered as also surah. Kalau Rasulullah sendiri dalam solat-solat dia ada bacaan yang dia suka. Contoh kalau solat sunat, solat sunat fajar, ya, sekarang pagi tadi, Rasulullah baca kuliah dengan Qul Huwallah. Dia sederhana. Tapi ada solat sunat yang Rasulullah baca panjang. Solat sunat apa nama, Qiyam Ramadan, itu panjang. Panjang. Itu saya syorkan solat sunat tarawih, Qiyam Ramadan tu tak payah panjang, 2 rakaat saja. Sebab paling minimum 2 rakaat, maksimum infinity lah, berapa yang kita larat lah, kan. Jadi pada saya syorkan dulu dah 10 tahun, 15 tahun dulu dah 2 rakaat memadai. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Saya tak tak payahlah buat 10 ke 20 ke, tak payah. Kata kami nak buat 2 rakaat saja. Tapi rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Tengok siapa tumbang dulu, ya. Boleh tengoklah siapa tumbang dulu. Okay. Alright. Pertama, batasan mufassal. Batasan mufassal. Para ulama berselisih pendapat dalam perkara ini. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, juz Al-Quran yang terakhir ialah juz 30. Dikatakan sebagai mufassal, iaitu surah yang pertama, surah-surah yang awal. Terdapat 10 pendapat yang saya sebutkan dalam bab Al-Jahar bil Qira'ati fil Maghrib, membaca dengan nyaring ketika salat Maghrib. Pendapat-pendapat tersebut disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Ibn Muflih dalam Al-Adab Al-Syar'iyah, dan As-Suyuti dalam Al-Itqan. Antara ulama yang paling kuat membahas bahawa awal surah mufassal adalah Qaf adalah Ibn Kathir. Beliau menyebutkannya dalam tafsirnya. Surah ini adalah surah pertama mufassal berdasarkan pendapat yang sahih. Ustaz apa nama Yusuf Arba'in pernah buat kelas dengan membagi-bagikan kelompok-kelompok surah. Surah mufassal, surah apa, sekian, ada 12, ada 13. Surah sekian. Saya bab ni saya tak ingat, minta maaf. Kena tanya Ustaz Yusuf Arba'in. Tapi saya pernah uruskan manuskrip buku dia. Ada satu tu dia memang bahagikan berdasarkan riwayat hadis tentang surah-surah mufassal. Dan ada lagi berapa lah surah-surah yang panjang-panjang, Baqarah apa semua ni, dan ada yang pendek-pendek, dan ada yang sederhana panjang. Itu dibahagi-bahagikan. Baik. Okey, ada kami mufassal, duk belajar surah mufassil, surah Qaf ya ni. Okey. Tak ada. Menurut Ibn Hajar dalam Fathul Bari, seperti yang disebutkan di atas, surah mufassal bermula dari surah Qaf hingga akhir Al-Quran. Namun begitu, terdapat juga pendapat beliau, yakni Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dan diulang-ulang dalam Fathul Bari, bahawa surah mufassal bermula daripada surah Al-Hujurat. Wallahu a'lam. Jadi dalam bab ni pun ada khilaf, termasuk dia bukan benda usul lah. Dia pernah disebut oleh Rasulullah ke perbincang oleh ulama, tapi dia bukan usul tidak usul apa, melainkan satu bentuk petunjuk sahaja. Dia tak ada isu lah. Kalau kita tak ingat ke apa semua. Cuma bagi orang lebih dah Quran macam Ustaz Yusuf, semua Tuhan mereka tahu untuk memudahkan mereka menyusun bahan-bahan pengajian dan seumpamanya. Baik. Bahkan Syekhah kita ni, Dr. telah menetapkan wallahu a'lam. Dia pun menurut Syekh bin Baz
dalam ulasannya tentang Fathul Bari, nota kaki, surah pertama adalah surah Qaf. Seterusnya pendapat ini dikuatkan oleh fatwanya. Bin Baz kata surah Mufassal bermula dari surah Qaf. Qaf dan seumpamanya. Mengapa dinamakan Mufassal? Menurut Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syar'iyyah, terdapat 4 pendapat berkaitan dengan masalah disebut masalah yang disebut mufassal. Pertama, kerana terpisahnya surah ini dengan surah yang lain. Yang kedua, kerana banyak pemisah antara surah-surah tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerap ada Bismillah. Ketiga, kerana surah tersebut muhkam ataupun jelas. Ya. Keempat, kerana hanya sedikit yang dimansuhkan. Wallahu a'lam. Ini menurut siapa? Menurut Ibnu Muflih. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dinamakan mufassal kerana surah-surahnya pendek dan jarak misah antara satu dengan lainnya begitu dekat. Menurut Imam Suyuti dalam Al-Itqan, dinamakan mufassal kerana banyaknya pemisah antara surah dengan basmalah. Ayat sikit basmalah, ayat sikit basmalah. Pendapat lain mengatakan kerana sedikitnya yang dimasukkan sehingga surah-surah ini juga dinamakan surah Al-Muhkam, yang jelas maknanya. Penyataan muhkam inilah yang disebut oleh As-Suyuti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, surah yang kamu nyatakan mufassal itulah Al-Muhkam. Menurut As-Suyuti lagi, Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan Rasulullah SAW ketika umurnya 10 tahun dan aku sudah menghafal Al-Muhkam. Baik, menurut Al-Itqan, Imam Suyuti menjelaskan surah mufassal terbagi kepada tiga, iaitu panjang, pertengahan dan pendek. Ibnu Ma'an menjelaskannya yang panjang adalah hingga amma yatasaaluna, surah An-Naba. Yang pertengahan adalah dari amma, yakni Naba'il Azim, yakni surah An-Naba. Apa dia? Amma yatasaaluna anin Naba'il Azim, hingga surah Ad-Duha, dan daripada Ad-Duha hingga ke akhir Quran An-Nas adalah yang pendek. Pendapat ini dikatakan sebagai pendapat yang paling mendekati kebenaran. Dikatakan pendapat paling mendekati kebenaran. Okey, maksudnya tidak menjadi amalan juga. Rasulullah bila solat subuh baca surah Baqarah. Tak benar. Bahkan pernah berlaku bila ada sahabat Muaz bin Jabal jadi imam, baca surah yang panjang. Sedangkan terdengar ada baby menangis. Jadi, apa nama? Sahabat ni, nama apa nak disebut? Sahabat ni macam tak endah, bukan tak endah, maksudnya Muaz bin Jabal ni teruskan solat juga dengan bacaan panjang, baca Yasin ke, baca surah apa tu. Bila dah habis, Rasulullah pun marah lah, dia agak marah. Rasul tanya, adakah kamu nak orang lari daripada agama ni? Begitulah. Jangan bila dengar baby apa semua tu, kena pandai-pandai lah nak seumpamanya. Tapi saya ulangi sekali lagi, saya tak syorkan ya, ibu ayah sekalian, kalau dua-dua nak solat tarawih, bawa anak infant ataupun toddler yang uncontrollable, dengan niat nak tarbiyah biasakan dengan masjid. Melainkan kalau masjid surau tu ada tempat khas untuk anak-anak duduk, kita boleh tinggal, ada penjaga dan kita pergi solat, ada cerita lain. Tapi kalau kita dua-dua nak solat, dan anak kita pun 4 tahun, 3 tahun, saya pun 2 malam lepas, 1 malam lepas, 2 malam lepas, bawa Yusuf tu yang bongsu untuk test lah, dia boleh, dia okey, dia nampak-nampak tak okey, dia bergurau dengan abang dia. Lepas tu saya pun bawa balik, tak bawa. Duduk belakang tu. Mengganggu ni, tak jadi solat ni. Jadi bawa balik. Kita datang test tengok dia boleh duduk diam ke tidak. Mana boleh, orang lain dah tepik mengau-ngau dia pun nak share jugalah. Tapi dia bergurau dengan abang dia je. Cumanya sepatutnya abang dia tu solat dengan saya kan. Jadi saya pun jom hantar balik lepas isyak, hantar balik rumah, pergi surau balik. Tahun depan kita try lagi. Tahun depan masuk 5 tahun, kita try lagi hari pertama tu bawa okey ke tidak. Nampak tak okey, tunggu 6 tahun.
Sampailah dia faham kata solat kena duduk diam. Sebab kalau tak jadi macam pakcik itu, dia ambil kursi terungging pakcik itu. Takkan kita nak marah, dia bukan sengaja. Gurau kan, dia mana tahu. Kena pakcik tu jenis ada slip disc ke, tulang belakang reput ke, air menggelupur kawan tu. Itu yang berlaku. Tapi tu real tu. Duduk tertongging. Asyiklah pakcik tu, apa nama, ngaji dalam jugalah. Dia tidak melatah dan keluar solat, tapi dia masih meneruskan solat dia. Jadi dalam keadaan menahan sakit tu saya kadang-kadang nampak orang dulu saya cerita dah. Pakcik-pakcik kita ni dia mari masjid dengan motor. Dengan motor bawa kereta. Tapi bila solat dia pakai kursi. Jadi saya pun sangka buruk lah. Pakcik ni macam, kalau bahasa kasarnya macam ngada-ngada lah. Elok je bawa motor, bawa kereta tu. Kenapa tiba-tiba nak solat kena pakai kursi? Tapi sehinggalah pernah satu ketika saya sakit tapak kaki ke macam mana ya. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Nak duduk iftirashi tu pun tak boleh. Nak duduk di antara dua sujud tu pun tak boleh. Bahkan nak bengkokkan kaki tu memang sakit lah, sakit. Baru kita faham. Pakcik-pakcik ni walaupun dia berjalan bawa motor tu macam okey, tapi untuk duduk dalam keadaan rukun fi'liyah yang perlukan kaki lipat apa semua tu, memang mereka sakit. Tak tahulah gauk ke, batu apa, angin pasang, apa nama, laki lah, yang laki kan. Macam-macam lah. Sebab ada tu yang duduk di antara dua sujud tu tak boleh duduk rapat. Dia duduk separuh gitulah. Jadi saya pelik lah apa sakit dia ni. Kak Lina tahu ke Kak Winnie? Biasanya kenapa saya segan nak tanya pakcik-pakcik tu. Biasanya sebab apa tu? Sakit urat ke? Belajar lain. Apa dia Kak Lina? Dia nak sangka orang tu duduk kadang duduk berdiri apa tu kan, ni tak ada. Tak dengar elok lah Kak Lina. Tulis sikit. Lain-lain tak elok. Tak dengar ya Ustaz? Tak dengar. Baru dengar. Tak dengar. Dengar. Baru dengar. Tadi Kak Fini kata ligamen putus. Ligamen kepala lutut ada pun belakang lutut. Urat belakang lutut tu. antara buku lali Ustaz masa tu. Ankle. Okey. Saya duk sangka dia ada masalah pada ini dia lah, macam angin pasang kan. Dia punya tu jadi tak boleh tersepit tu. Rupanya ada benda-benda lain lah yang memang kita pun tak sangka lah benda tu kan. Saya pun tengok dulu geram je pakcik-pakcik ni berjemaah pula berkursi duduk belah kiri sekali mereka. Kalau Mari. bypass tu pun tak boleh Ustaz. Dia pun ambil urat kan daripada kaki betis tu. Dia pun tak boleh lipat kaki. Yalah, mari dengan macam sedih dengan ni kata besar-besar kan. Solat pakai kursi geram. Memang kita sangka buruk lah masa tu. Sekali kita kena baru tahu. Memanglah boleh berjalan, boleh apa nama? Boleh berjalan, boleh bawa motor kereta. Tapi nak duduk berlipat tu, meraung. Memang meraung lah. Itulah, tak kena tak tahu Baiklah. Okey, insyaAllah kita masuk sikit lagi. Walaupun dah hampir pukul 4.45, kita masuk sikit lagi lah. Ni dan kita buka soalan. Kalau tak ada, bulan-bulan puasa ni kalau kelas universiti pun kita balik awal biasa. Jadi kelas kita pun diskaun lah sikit puasa-puasa ni. Okey. Bacaan solat subuh. Tadi kita dah pergi kepada apa tadi? Yang ni pasal duduk soft, bacaan solat. Jadi Rasulullah sentiasa ambil bacaan-bacaan yang sederhana panjang lah. Tapi itulah, memanglah mufassal, sederhana panjang. Tapi kita punya mufassal, kuliah Allah tu masalahnya. Rasulullah punya mufassal ni, surah Qaf, surah Al-Qalam, okey lah. Surah Nun, masih lagi
Itu untuk satu kalau surah Al-Mulk berkata Al-Mulk tu untuk satu rakaat. Itu mufassal sederhana panjang tu. Kita punya sederhana panjang, wadduha tu berasa panjang dah, wadduha tu panjang dah. Dah sabbih isma rabbikal a'la surah A'la kan. Tu kira ranking panjang dah tu. Sabbih rabbikal a'la dengan wadduha tu. Ah. Jadi sebab tu bila bincang tentang contohnya disunnahkan untuk melewatkan sahur. Kita pun semangatlah nak melaksanakan sunnah melewatkan sahur. Makanan teridang banyak ni. 3-4 macam buffet lauknya. Kita kata tunggu 10 minit akhir, kita pegang fatwa yang tak ada waktu imsak ni bukan waktu berhenti sahur. Tak boleh sahur lagi. Jadi kita tunggu 10 akhir sebab apa? Keberkatan hadis Rasulullah sebut kan, keberkatan di hujung sahur hujung-hujung. 10 minit kita nak melantak semua lauk tu memang tak sempat lah. Jadi strateginya adalah kalau kita jenis makan banyak, setengah jam sebelum tu dah makan dah. Makan lah. Lepas tu pun kita duduk rest, tunggu subuh masuk. 5 minit akhir tu ambil lah kurma, makan. Itu maksudnya nak ambil berkat akhir tu. Ini dia bahas. Dia kata nanti dulu, jangan makan lagi. Kita tunggu 10 minit akhir baru kita makan. Baru makan tu. Dengan lauknya, dengan nasinya, dengan tembikannya lagi. Airnya memang cari basah lah. Tak sempat. Tak sempat habis nasi. Allahu Akbar. Tak dapat. Jadi strateginya adalah makan yang berat tu awal. Sambil-sambil tunggu subuh masuk, 10 minit akhir, 5 minit tu, ambillah buah kurma. Sambil-sambil berdoa, waktu tu mustajab doa kan. Ambil doa, sambil makan buah tamar, minum susu ke. Sekarang ni tamar dengan apa? Mentega, buah mentega pun dah. Boleh mentega tak halal, satu pasal pula. Tengok-tengok mentega tak halal. Aduh, ada lemak. Ada lemak balik bahaya pula. Alhamdulillah. Baik. Ni banyak komen ni apa ni? Kurma mentega. Ada mentega jenis salted katanya. Tu lagi sedap. Kita pun tak faham lah benda. Okey. Kita pergi sikit. Mana ni? Okey. Daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu katanya wa kana yaqra'u fi salatil fajri minal mi'ati ila sittina. Mi'ah 100 ila sittina. Baik. Rasulullah SAW dalam solat subuh, yakni fajar, sering membaca antara 60 hingga 100 ayat. 60 hingga 100 ayat. Tidak kuliah keluar Allah dah masuknya. Tu. 60 ni banyak ni. Apa dah lagi 100. Surah Al-Mulk berapa? Tak sampai ni. Surah Al-Mulk baru berapa? 30 ayat gitu ya. Kan? Maksudnya standard kita ni bila sebut kata. Sebab tu bila kata solat sunat tarawih. Sunnahnya 8. Memanglah 8. Tapi 8 Rasulullah ni satu rakaat berapa surah? Satu rakaat Rasulullah ni 8. Ni berapa surah? Tu kata. Tak mungkinlah kita dapat menyamai kualiti zaman Rasulullah SAW. Lepas tu nak buat 8 ke 20. Buatlah berapa puasa buat. Jangan tak buat, sudah. Tu. Buatlah yang mana kita mampu. Yang ikhlas, insya-Allah Allah Ta'ala nilai tinggi pahala. Tak? Gitu. Buat banyak pun tak ikhlas, nak menunjuk. Buat live bagai. Tarawih pun buat live juga. Imam tu tak apalah, dia memang nak rekod untuk ni kita yang personal ni pun rekod juga. Tak kena ya. Tak payahlah lebih-lebih sangat. Biasa-biasa saja. Okey, Rasulullah SAW dalam salat subuh fajar sering baca. Okey. Daripada Jabir bin Samurah kata inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri bi Qaf wal Qur'anil Majid, surah Qaf. Berapa surah Qaf tu? Ayat.
45 ayat. 45 ayat. Dekat-dekat 60 lah tu. Dekat-dekat 60. Okey. Waqiah pun tak banyak asal. Waqiah berapa ayat? 96. 96. Iza waqa'atil waqiah. 96 ayat. Pendek. 96 pendek. Ah, Iza waqa'atil waqiah la Ar-Rahman tawaqi'ah 78. rafi'ah. Dia singkat wal Quran. Okey. Menurut pendapat daripada Jabir bin Samurah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sebagaimana salat kamu. Hanya dia meringankan bacaan salat. Dalam salat subuh beliau membaca suratul Waqiah tu. Dan surah-surah seumpamanya. Di riwayat Ibnu Khuzaimah dan sahih. Tapi waktu sekarang subuh lewat. Daripada van sekolah ni ketar kepala kalau jemaah. Kalau imam baca sejadah dengan Allah, sejadah dengan Al-Insan dia kadang-kadang imam pun kena cakna jugalah. Kalau kawasan umur kita tu ramai pencing, tak apa. Mungkin boleh lagi lah. Nah, tapi kalau jenis kawasan umur kita tu memang daripada sekolah, anak-anak ramai, memang kalut lah Dia duk baca surah Insan penuh dengan surah Sajadah penuh. Nah, kalut. Panjang tu, 645 tak siap lagi tu. Sekarang ni 645, saya hantar isteri saya tu, sempat lagi pergi Masjid Ar-Rahman untuk masbuk. Maksudnya 645 nak berujuh dah tu. Panjang tu waktu. Lewat waktu subuh tu. Amru bin Haris annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wal laili idza ash'ash. Dia mendengar Nabi SAW membaca ketika salat subuh wal laili idza as'ash. Surah At-Takwir. Itulah dalam rangkaian itulah Masuk surah Baqarah lepas lalu. Maksud wal laili idza as'as adalah surah At-Takwir sebagaimana dijelaskan oleh An-Nasai. Okay, baik. Daripada Kutubah bin Malik, "Shallaitu wa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a qaf wal Qur'anil Majid hatta qara'a wan nakhla basiqatin." Aku pernah solat bersama Rasulullah SAW, lalu baginda membaca qaf wal Qur'anil Majid hingga wan nakhla basiqatin ayat 10. Yakni isyarat ni wallahu alam barangkali dia nak kata sampai ayat 10 Rasulullah pun rakaat habis rakaat pertama dan akhir bangkit kedua sama balik. Riwayat Muslim. Baginda juga meringankan lagi solatnya ketika dalam perjalanan. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kuntu aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatahu fis safar. Faqala li ya Uqbatu ala uallimuka khaira surataini quri'atan fa'allimni qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qala falam yarani surirtu bihima jiddan falamma nazala li salati subhi salla bihima salat as-subhi lin-nasi falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salatil tafata illa faqala ya Uqbatu kaifa ra'aita. Maksudnya aku pernah menarik tali unta Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu baginda berkata, wahai Uqbah, mahukah engkau aku ajari yang lebih baik daripada dua surah yang dibaca? Lalu baginda mengajarkan qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Kata Uqbah, maka tidak ada kebahagiaan yang menandingi kebahagiaanku kerana keduanya. Kata Uqbah lagi, ketika baginda singgah untuk solat subuh, baginda mengimami kaum muslimin dengan kedua surah itu. Selesai solat, Rasulullah menoleh kepadaku dan berkata, wahai Uqbah, bagaimana pendapatmu? Ini bagi isyarat, kalau dalam musafir, dalam realiti kita hari ini, singgah di RNA, jangan duk cari pasal.
Ringkaskan seringkas mungkin solat. Sebab orang lain nak solat pula. Nanti dia bahas surah Al-Mulk. Jadi imam maghrib di Pasaraya RNA bahas Al-Mulk. Allahu Akbar. Menganjurnya dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia duk berayung lagu tu. Aduh, kata pocik ni. Ada sepatut kuliah kepada Allah, ringkas mungkin. Bahkan zikir, wirid apa semua tu personal dah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangkit tu. Bahkan saya pernah bila saya taslim, saya bangkit tu saya bagi arahan. Minta jemaah segera keluar, ramai lagi kat luar nak masuk. Baru tu pun masih lagi ada. Itulah. Tak salah mereka tak, yalah, tak faham bahawa tak semestinya wirid tu dibuat sambil-sambil berjalan tu wirid lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, dah lepas solat dah. Baik, sikit lagi dah pergi. Daripada Abdullah bin Sa'id, sallalana Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah fastaftaha surat al-mu'minina hatta jaa dhikru Musa wa Haruna au dhikru Isa akhadhatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'latun faraqa'a. Nabi mengimami kami solat subuh di Mekah. Baginda membuka solatnya dengan salat surah Al-Mu'minun. Ketika sampai penyebutan Musa dan Harun atau Isa, Nabi diserang batuk dan baginda pun rukuk. Hadis riwayat Muslim nombor 455 Ibnu Majah. Baik. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata kepada dirinya ketika dia mengadu, jika solat subuh didirikan, tawaflah engkau di atas untamu. Dan ketika itu orang-orang mengerjakan solat. Ini adalah pergi Mekah lah, umrah apa semua. Sekarang ni ada lagi tak orang tawaf gunung unta? Tak ada dah. Tengah-tengah tawaf dah, tengah nak berebut nak cium Hajar Aswad dengan body-body besar tu, tiba-tiba mari unta langgar. Tak ada dah unta. Tapi unta tu dikiaskan kepada tawaf ni boleh atas kenderaan. Rasulullah pernah ulur tongkat dia untuk cium Hajar Aswad, syarat gitu jelah. Dan hari ni tukarlah pada apa nama, skuter lah apa semua di atas tu kan. Tu kias kepada Rasulullah naik unta, itulah tawaf dulu tu. Kalau tak boleh langsung mesti berjalan, dia jadi rukun. Maksudnya guna kenderaan pun boleh tawaf. Bahkan ke depan tu wallahu alam lah. Tiba-tiba ada orang kaya pergi tawaf guna helikopter. Brong. Mana tahu ni Kaabah kan. Dia pun mari tawaf. Lawan Ar-Rajam. Ar-Rajam lawan Ar-Rajam. Lawan Ar-Rajam. Hajar Aswad sini. 7 kali dah terbang lah. Boleh. Sebab sekarang ni tingkat atas ni dah guna skuter kan. Mana tahu. Ni kaya-kaya bukan boleh kira ni, raja-raja Arab yang duit banyak, helikopter personal. Ni bagi lah nak tawaf sekejap. Cerita tawaf atas Kaabah ni dah ada dalam cerita Israiliyat. Siapa dia? Bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh tu belayar ketika banjir besar tu, sampai di Mekah ni dia berhenti. Dan dia telah bertawaf di atas Kaabah yang tenggelam masa tu. Kemudian barulah dia pergi ke tempat air. Dah ada dah. Jangan kata pelik, dah ada dah. Silat-silat nanti dia buat roller coaster. Ataupun kereta api kan. Sekarang guna skuter kan. Sekali lagi dia guna kereta api yang macam anak-anak kita naik masa di funfair apa semua tu. Dia buat kecil, sederhana. Kursi 1, 2, 3. Kita baca dah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tak apalah. Allahu akbar. InsyaAllah kita doakan semua yang belum lagi rezeki pergi umrah ni, boleh pergi umrah belaka insyaAllah. Semalam saya tengok video yang cukup mengesankan. Ustaz Hadi Hidayat dalam satu masjid,
Masjid tu jemaah semua perempuan belakang. Muda tua ada belakang lah. Dia pun tanya, Assalamualaikum, siapa di antara antum ni hafizul Quran 30 juzu? Dia kata. Siapa? Bangun. Mula-mula ada 2 orang bangun. 1, 2, 2 orang saja. Ada lagi bangun 3, 4, 5. Betul Hafiz. Betul ingat. Okey, saya mau tes. Dia membaca surah apa nama? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Saya kata itu saya pun boleh, tak kata orang lain. Lepas tu dia test surah Qaf. Tadilah Qaf. Jadi lepas tu dia kata, okey 5 orang ini dia pun kata, antum mau 50 juta ataupun pergi umrah? 50 juta ni berapa kita ya? Dalam 3,000 kot 50 juta ni. Lebih kurang lah. Cek balik. 50 juta rupiah ke berapa? Boleh cek ni. 50 juta rupiah dalam bahasa Arab tak buka ni. 50 juta rupiah berapa? 1,03,000. 15,000 Ustaz. 15,000. Oh, banyak 5 juga. kali 3. Saya rasa 50 juta disebut 50 ke 30 juta lah. Saadi Hidayat Jadi dia tanyalah mau contohnya mau 50 juta ataupun 30 juta ke mau pergi umrah. Jadi budak tu yang tahfiz ni muda-muda lagi lah. Maksud kata mau pergi umrah. Okey. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia ambil namanya, kita hadiahkan pergi umrah semuanya. Oh, merau budak tu. Allah. Dah, tu rezeki lah. Mana tahu rezeki hafizah. Orang yang hafiz Quran kan. Begitu. Baik. Soalan di FB apa? Bagaimana kadang-kadang satu saf dengan orang dewasa tak mau tu solat dengan saf? Baik, soalan di FB. Soalan FB boleh Ustaz tolong tentang tidak memerlukan saf dan Allah Ta'ala berusaha di Bukhari. Ulaskan tidak memerlukan saf dan Allah Ta'ala permusuhan. Berdasarkan secara zahir dan ulasan ringkas yang kita baca tadi, tidak meluruskan saf ni satu isyarat bahawa kita sengaja tak nak luruskan saf lah. Maksudnya masalah kita jadi macam kesombongan dan ada masalah dengan orang ke. Jadi disebabkan sikap itu, dikhawatiri Allah akan letak lagi sifat yang akan menimbulkan permusuhan. Dan lambang saf yang rapat dan juga sempurna, maksudnya sejajar itu adalah lambang kesatuan hati dan seumpamanya. Wallahu a'lam ya. Itu satu. Cuma macam tadilah, dimaksudkan dengan rapatkan saf itu tidaklah boleh difahami rapatnya rapat yang sehingga tak ada ruang untuk nak bergerak langsung sampai bahu pun tersepit-sepit. Tidak. Masih lagi dalam keadaan yang sesuai lah. Rapat bertemu bahu ke bahu. Tapi dalam keadaan yang masih boleh lagi selesa untuk menggerakkan rukun-rukun. Maksud begitulah. Jadi cara kita faham rapat tu, secara literal memanglah orang rapat ni kena bertindih, kena tolak lah. Masing-masing tolak menolak baru rapat. Tu payahlah juga tu. Tapi rapat di sini adalah keadaan yang sesuai. Rapatnya masih lagi dalam keadaan yang boleh lagi kita lega untuk menggerakkan rukun fi'liyah, intiqalat, perubahan rukun intiqalat dan seumpamanya. Allahu a'lam. Hukumnya tak sampailah batas solat apa semua. Setakat yang kita faham, saya faham, boleh jadi makruh lah, tidak disukai. Kerana yang dituntut adalah merapatkan saf dalam kata tadi dan meluruskan saf. Bagaimana kanak-kanak satu saf dengan orang dewasa? Tak ada masalah. Ini dibincangkan dalam fiqh yang luas. Walaupun ada pandangan yang minoriti dalam mazhab Syafi'i melarang, tapi hakikatnya tidak ada masalah untuk kanak-kanak berada dalam saf, tapi dalam tempat yang sesuai. Saf pertama tak sesuai lah. Tapi kalau saf belakang-belakang dan di tepi, duduk di antara ayah dia, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tu tak sesuai bawa infan ataupun
toddler yang belum lagi boleh dengar arahan. Sebab walaupun mereka kita dudukkan dalam saf, mereka bergerak. Kalau anak saya tu memang Yusuf 4 tahun tu, memang panjat sampai belakang. Masa dia umur 2 tahun dia senyap. Masa dia umur 2 tahun, dia tak kerti apa lagi. Kita bawa, kita kata, diam. Dia akan duduk situ je. Bila umur dah 3 tahun, dia dah mula respon dengan main-main ni. Dia dah nakal sikit. 4 tahun ni kita test, tak boleh. Dia duduk main lagi. Tak boleh. Jadi tahun depan kita, kalau ada rezeki panjang umur, kita bawa lagi tengok macam mana. Dalam tu saya bawa dia solat Jumaat apa semua. Tapi kalau saya bawa dia, saya takkan duduk dalam soft depan utama lah. Saya akan duduk cari tempat yang tersorok sikit, tepi dinding apa semua. Mengambil kira tidak boleh mengganggu orang lain. Pijak handphone, tadi kursi tu tergolek-golek atuk tu. Tu perlu diambil kira ya. Tapi kalau masjid tu memang sediakan tempat baby apa semua main, tu tak ada masalah lah. Tafadhal ya. Nah, atau isteri kita pun dah deal dengan isteri kita, awak jaga dulu solat 4 rakaat, nanti kemudian saya pula 4 rakaat. Nanti balik kita sambung balik sendiri, berdua 4 rakaat. Boleh lah begitu ya. Wallahu a'lam. Okey, panjang pula hadis ni. Ada berapa lagi? Okey, 2 lagi ada. Kita berhabis ni Daripada Ummu Salamah tadi dah. Dalam riwayat lain Ummu Salamah berkata, fatuftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin yusalli ila jambil bait wa huwa yaqra'u wat-tur wa kitabim mastur. Maka aku tawaf sedangkan Rasulullah ketika solat di samping Baitullah dan baginda membaca wat-tur wa kitabim mastur, surah at-tur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Daripada Abu Rawh Al-Kala'i, daripada seorang sahabat Nabi SAW, Nabi solat subuh dan baginda membaca surah Ar-Rum. Rum panjang ni. Rum panjang dan agak susah dibaca kalau orang tak biasa baca. Kalau orang tak lazimkan Quran, dia ada surah kita lazim, kita biasa baca lancar. Ada surah yang jarang-jarang kita jumpa, setahun sekali waktu Ramadan sebagai contoh. Tu tergeleloklah lidah tu. Nampak sangatlah tak jarang jumpa dengan surah ni Kejap-kejap astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Okey, daripada seseorang daripada Juhainah, dia mendengar Nabi SAW ketika subuh membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ini sudah ada pancalah dalam kedua rakaatnya. Saya tidak tahu apakah Rasulullah lupa atau baginda baca secara sengaja. Sebab ghalibnya surah berbeza-beza. Rakaat pertama kedua berbeza. Tapi lelaki ni, sahabat ni kata, Juhainah ni kata, dia terdengar Rasulullah baca iza zulzilatil ardu zilzalaha tu dua-dua rakaat. Jadi dia katalah sama ada lupa atau sengaja. Wallahu a'lam taala. Baik. Inilah petunjuk Nabi dalam masalah ini sama ada ketika di rumah maupun perjalanan, jadi musafir. Yang ditiru oleh sahabatnya dan tabi'in. Dan kita pun kena tiru direct lah sepatutnya. Gitulah. Ya. Tapi fiqh-fiqhnya nanti perlulah kita pelajari. Pendapat-pendapat yang lain daripada mereka dapat dilihat dalam Al-Musannaf karangan Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Saya tidak menyebutkannya di sini kerana bimbang perbahasan menjadi semakin panjang. Nabi sendiri menyatakan bahawa amalan sunat adalah penampung kepada amalan wajib yang kurang sempurna. Amalan sunat menjadikan seseorang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tak datang ke sanadnya. Apa oleh sanad? Mungkin dalam teks asal bahasa Arab ada kan. Sebab di sana pada Nabi. Tapi kita jumpa dah hadis ni dulu kan. Yang amalan sunat adalah penampung bagi amalan wajib itu. Ada dah. Ini bil makna. Wallahu a'lam. Okey, kita habis itu. Okey. Ada apa-apa lagi? Yang ni. Komen pun tak ada ni. Ada ni. Yang jam start di hadis tu. Hadis yang Kenapa? Aisyah sikat rambut Nabi. Hadis yang Aisyah sikat rambut Nabi tu ada Fini apa ni? Dekat atas ada kena cari rate. Ya. Mana Fini? Okey, nak copy balik. Masuk dalam chatbox lah. Ada.
dah tak dah. Dan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'tiqafa yudni ilayya ra'sahu fa fa ara fa 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 rajuluhu fa arjuluhu wa kana la yadkhulu baita illa lihajatil insan. Mereka menghulurkan mereka kepala kepadaku, maka aku pun menyikat rambutnya, dan baginda tidak masuk ke dalam rumah kecuali kerana hajat manusia, qada hajat apa semua ini. Dan ada kes, saya tak ingat, kena cek balik, yang menyebutkan keadaan ni Aisyah dalam keadaan haid ataupun uzur, ya, menyebabkan dia tak boleh masuk dalam masjid ke lagu mana ke. Itu Allah alam, saya macam kabur-kabur sikit, minta maaf. Dalam hadis Ustaz. Itu ada dalam hadis Arba'in. Oh, okey. Tapi dia masih khidmat pada Rasulullah lah, kan, gitu. Okay, baik, Allahu Ta'ala alam. Banyaklah maklumat yang dapat hari ni. Tinggallah semoga keberkatan, walaupun masih lagi dalam mood slow motion. Saya sendiri pun puasa-puasa ni, terima kasihlah bertahan walaupun yang lain-lain senyap, betul. Tengok yang masih tak apalah, kita faham lah, ya. Tu insyaAllah. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan semua. Nak kena masuk dapur Ustaz. Kami nak kena masuk dapur dah. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum. Insyaallah. Minta keluar dulu, ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih.